yang berbentuk dalam pujian-pujian dan juga manfaat yang diberikan kepada ummah secara khusus dan secara umumnya. Dan hari ini tuan-tuan muslim-muslimat, hari ini kita bijak ataupun kita hari ini nampak pandai sikit pun dengan nasbab daripada barisan-barisan orang yang mengajar ni lah. Sebab tu kita hari ni nak menyombong dengan ilmu ni tak boleh ke mana pun. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan kefahaman melalui kebaikan ataupun daripada wa'amil lima ba'dal maut, amal kebaikan yang dibawa oleh para asatizah dan guru-guru kita yang mengajarkan. Maka sebab tu ambillah ruang dan manfaat untuk hari ini. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata man zara aliman fa ka'annama zarani, barang siapa yang dia menziarahi guru dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan ganjaran macam mana kamu ziarah ketika aku hidup. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang dia duduk dengan guru dia, dia spend waktu dengan orang-orang yang pernah mengajarkan dia, maka kata baginda Nabi SAW, dan akan diberikan ganjaran pahala macam dia duduk dengan aku dan dibangunkan di mahsyar kelak bersama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan kelak dalam keadaan redha Allah, dalam keadaan yang diberikan ganjaran syurga kepada kita semua. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pagi ini kita akan berbicara dan kita akan berbincang satu tajuk yang agak kontroversi, yang agak panas. Kalau kita nak bincangkan berkaitan kapal dalam kalangan mahasiswa. Kenapa kita nak berbincang tajuk ni? Adakah kita nak memberi lesen? Tak, jawapannya adalah tidak. Untuk makluman, pagi ni kita nak berbincang dari segi hukumnya. Adakah benda ini dibolehkan dalam sudut ataupun pandang agama? Dan kalau dilarang, kenapa dilarang? Kalau ya, kenapa ya? Kita nak berbincang dari sudut, bukanlah bererti saya ni ahli fatwa, tidak. Tetapi kita nak mengambil daripada apa yang dituliskan oleh para ulama kita di antara beberapa rujukan yang kita ambil sebagai panduan, sebagai manfaat bersamalah. Daripada pihak asatizah, daripada kalangan pusat Islam, UPSI sendiri, saya yakin ramai daripada mereka daripada kalangan orang-orang yang alim. Maka insya-Allah pagi ini kita cuba nak go pada something yang insya-Allah memberikan beneficial ataupun kebaikan yang banyak kepada kita. Sebab dalam hidup hari ini kita tahu, yang pertamanya, Islam ni satu agama yang bukan menghalang kepada semua benda, tetapi Islam itu adalah satu agama yang memberi jalan. Islam ni adalah agama yang dia memberikan panduan. Ketika Islam mengharamkan arak, Islam membenarkan minuman yang lain. Ketika Islam mengharamkan zina, maka Islam membenarkan pernikahan. Ketika Islam mengharamkan riba, tapi Islam membenarkan muamalah ataupun jual beli. Maka kalau kita tengok, Islam ni satu agama yang membawa kelengkapan kehidupan kepada kita, panduan dalam kehidupan. Kita beli kenderaan tuan-tuan, maka dalam kenderaan tu dia akan sediakan buku manual. Pada buku manual itulah dia akan guide kita apa yang perlu kita buat. Dia akan abang tank minyak duduk belah kanan ke kiri. Lepas tu dia akan ajak kepada kita setiap daripada unsur-unsur keperluan yang boleh menjadi manual kepada kehidupan kita. Maka Islam itulah agama yang memberikan manual panduan kepada kita semua. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, rakan-rakan mahasiswa daripada UPSI dan semua sahabat-sahabat. Saya tengok ramai daripada kawan-kawan kita, hampir 100 orang di page saya, dan beberapa 30-40 orang juga berada di page UPSI. Baik, ramai yang mengatakan kebimbangan kan. Ada sahabat kita, Puan Zarifah, dia kata apa? Bimbang, risau sebab anak masih belajar. Dan kebimbangan ni bukan hanya pada dia, kepada kita semua sepatutnya. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Tahrim ayat ke-6, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum. Siapa ahlikum ini? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, wa ahlikum ini termasuk daripada kalangan anak-anak ataupun zuriat-zuriat kita yang Allah memberikan taklifan ataupun tanggungjawab untuk kita jaga. Sebelum tu saya nak minta sahabat-sahabat hampir 100 orang lebih ni tolong share atau tag kawan-kawan kita yang lain. Kalau kita ada anak, tag anak kita. Kalau kita ada markah, tag markah kita. Kalau kita ada bakal imamku ke apa, tag, agar sama-sama kita menjadikan slot pada pagi ini, konten pada pagi ini, pengisian pada pagi ini sebagai panduan untuk kita kalau nak bercinta macam mana yang dibenarkan percintaan dalam Islam. Kalau dah berkahwin macam mana nak jaga anak-anak. Ujian kita berhadapan adalah Gen Z ataupun generasi anak-anak muda kita yang bahasa mudah galak
untuk nak berkapal dan sebagainya, maka kat situlah yang kita bimbang insya-Allah kan. Tolong share dan tolong Allahumma salli alaihi tag kawan-kawan kita yang lain agar semua boleh dapat manfaat. Bila sesi kita jangan live ni, dia memang algoritma Facebook dia akan agak jahat sikit. Baik, jadi permulaan pada pagi ni kita nak berbincang berkaitan apa itu couple di dalam Islam. Apa itu istilah couple ni, wujud ke tidak wujud. Jadi satu tajuk yang baik sebenarnya. Yang pertamanya, kita mengambil satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kedudukan hadis pada 1655. Kata Nabi SAW, salasatun haqqun ala Allah, aunuhumul mujahidu fi sabilillah, wal mukatabu alladhi yuridu ada'a, wan nakihu alladhi yuridu al-afafa, atau kama qala. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang Allah menetapkan ke atas dirinya untuk membantu mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjamin agar bantu untuk tolong kita. Ada 3 golongan kata Nabi. Yang pertama kata Nabi SAW, kata Nabi, al-mujahidu fi sabilillah. Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang berlaku ketika berlakunya perang Badar, berlakunya perang Khaybar, berlakunya dalam perang Tabuk, yang mana Allah membantu golongan-golongan para mujahidin ini daripada kesusahan itu di-convert kepada kemenangan. Mereka melalui fasa mujahadah, tetapi mereka Allah memberikan jalan pelepasan. Yang kedua kata Nabi, orang yang mutakab, yang ingin membayar harga tebusannya. Dan yang ketiga kata Nabi, wan nakihu alladhi yuridul afafa, di mana golongan orang-orang yang berkahwin dengan nak menjaga kehormatan diri. Maksudnya apa? Pada pernikahan ni, sebab apa? Objektif dia, Allah kata yuridul afafa, nak menjaga pada kehormatan diri. Maka berbalik kepada tajuk perbincangan, bila sebut couple dalam mahasiswa, sudah pastilah di antara banyak benda yang dibincangkan adalah berkaitan penjagaan kehormatan diri kita. Kita bila dah berkapal, maka wujudnya unsur-unsur yang biasanya akan mendatangkan kepada jalan-jalan zina. Sama ada bermula dengan jalan yang orang kata yang sikit-sikit, dia panggil baik-baik percintaan, dan hinggalah datang kepada benda-benda yang lebih merapu. Maka pernah satu program, saya beli satu IPTA di Malaysia. Untuk makluman, saya beberapa tahun Allah memberikan keizinan sebagai penasihat untuk badan dakwah dan kerohanian untuk IPTA. Bermula daripada pengurusi badan dakwah, sampailah ketika saya dah graduate, dilantik sebagai penasihat untuk memantau lah, untuk memberikan nasihat, advice dan sebagainya. Jadi dalam bila duk pegang jawatan sebagai badan dakwah sebagai pengurusi ni, banyaklah benda-benda yang kita lalui. Di antaranya kita tangkap orang khaluat ni jadi biasa. Kalau nak tangkap ni hari-hari boleh tangkap. Tapi itu yang berlaku lah, dan bukan kata orang biasa, hak mengaji agama pun kena. Ada budak pengajian Islam yang ditangkap, bila tanya kenapa buat sekian-sekian, dia kata dia janji, yang ustaz tu janji nak kahwin lah dengan dia, kami tak sengaja, kami ni macam-macam lah alasan yang diberikan yang sangat klise, yang kita dengar tu macam nak starlight day. Tapi itu hakikat yang sedang berlaku. Yang kata zina, yang kata berdosa ni bukan hanya pada golongan-golongan orang jahil, kepada orang-orang yang berilmu pun tidak berkecuali dan melakukan daripada perkara-perkara maksiat. Maka sebab tu minta pada Allah agar Allah memberikan pemeliharaan yang baik kepada kita semua. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu dalam kuliah tu, ada seorang mahasiswa yang bangun, dia tanya, dia kata, "Ustaz, apa hukum berkapal?" Maka saya bagilah hukum asal kepada couple ni, memang jelaslah mengatakannya adalah haram. Berdasarkan banyaklah dalil yang Allah sebut, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina, sebab zina tu dibawa kepada fahsya wal munkar, kepada perkara yang tak baik dan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara buruk, perkara keji. Maka bila diberikan dalil, minta maaf tuan-tuan, malam mana saya tak tidur nak siapkan konten, ada beberapa penulisan. Dan ketika dibahaskan, maka saya kata, maka jelas couple sebelum berkahwin dalam Islam itu adalah haram. Dan memang tak boleh, sebab lebih banyak mudarat daripada manfaat. Maka apa dia duduk menengung, Ustaz, dia tanya, "Ustaz, okey baik, kalau couple biasa ni haram,
Apa hukum kapal Islamik? Kita dengar tu tuan-tuan jadi, sia-sia otak jadi tak berapa nak bersambung Ustaz. Kan dia kata apa pula hukum kapal Islamik? Maksudnya okey, tadi kapal yang biasa-biasa tu kira memang tahulah dia kata haram. Tapi macam mana pula hal keadaan bila orang yang sedang kapal-kapal Islamik? Saya dengar-dengar tu, ada pula istilah kapal Islamik. Lepas saya tanya dia balik, apa benda yang nak menjadikan kapal biasa itu boleh di-convert sebagai kapal Islamik? Maksudnya kapal biasa boleh convert sebagai kapal Islamik. Macam mana kan? Lepas tu dia, adakah perlu kapal tu kena mengucap kalimah syahadah? Kan? Dah nak di-Islamkan dia. Kan? Maksudnya nak mula berkapal kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sebagainya. Maka bila ditanya dia kata, "Dak Ustaz, kapal Islamik ni kami tak pernah keluar dating." Maksudnya kami ni tak pernah kot nak keluar pergi tengok wayang sekali, kan, nak pergi makan apa ni di kedai makan, pimpin tangan, pegang tangan, naik motor apa semua sekali. Maka atas kefahaman dia dari segi betul lah benda tu. Mengatakan bahawa dia tak pernah keluar dating, tak pernah ni sebagainya, tetapi adakah benda itu cukup untuk dikatakan kapal Islamik? Sebab bila kata kapal ni dia melibatkan banyak benda yang akan didatangkan bersama. Bila kita cek balik, matlamat tidak menghalalkan cara. Islam berbenarkan pasang-pasangan. Malah Islam anjurkan berpasang-pasangan. Sebab tu baginda Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis berkaitan hukum dalam bab pernikahan ni benda yang sangat baik dan dianjurkan oleh agama. Agama sendiri mengajak kepada kita untuk dalam bab pernikahan. Sebab tu Nabi SAW sendiri ketika datang seorang sahabat bertanya tentang perkahwinan, Nabi suruh dia berkahwin. Berkahwin ketika mana dia dah mengenal dan dia boleh ada kemampuan untuk menjaga, maka Nabi anjurkan dia berkahwin. Maka hukum berpasangan pasangan ni adalah harus. Dan kalau dibuat dengan cara yang baik, maka mendapat pahala kepada dia. Tetapi pada mahasiswa secara khusus dan secara umumnya, yang ni yang boleh menjadi kepada permasalahan ketika tidak mampu untuk kita menjaga. Malah saya yang bercakap ni di antara orang yang berkahwin ketika status mahasiswa. Pada tahun saya yang pertama, saya dah tahun yang kedua tu saya dah menikah, dah berkahwin. Tapi isteri saya waktu tu duduk di Mesir, saya duduk di Universiti Pertahanan. So kami PJJ lah, pernikahan jarak jauh. Tetapi dah diikat dengan pernikahan. Bahasa mudah, kami dah berkahwin. So waktu tu zaman pakai Skype, pakai Yahoo Messenger. Walaupun duduk jauh tapi waktu tu dah kita tidak ada batas syarak dah. Nak moh aku pun boleh. Maksudnya walaupun dalam tengok cara online, nak ucapkan rasa kasih sayang, sayang abang, rindu kat sayang dan sebagainya pun tak menjadi masalah. Sebab setiap perkataan itu dah dikira sebagai pahala. Tetapi pada kita yang belum ada ikatan yang sah, dibimbangi daripada jalan-jalan itu lebih banyak merosakkan hati daripada perkara manfaat yang kita nak bina daripada selepas daripada itu. Sebab ingat, benda yang bermula dengan yang haram, biasanya pengakhiran pun kita takut dihiasi dengan benda-benda yang haram. Sebab tu diletakkan, kenapa kapal menjadi haram ni digariskan beberapa panduan. Yang pertama, kapal ni boleh menjadi haram ketika mana tidak mempunyai niat yang baik atau sebaliknya. Maksudnya dia memang berkapal tu di atas niat dia tu untuk mengambil kesempatan, niat dia untuk main-main. Dia memang ada, minta maaf sebut, ada daripada kalangan manusia ni, tak kisahlah playboy ke playgirl ke, daripada kalangan lelaki ke ada perempuan, sama je. Ada jenis golongan yang dia ni memang dia suka untuk dia saja-saja untuk nak mainkan perasaan orang. Dia saja-saja nak try. Dia saja-saja nak test market. Dia saja-saja nak tunjuk kata dia ni hebat. Dia kalau kita tengok cerita Mael Tote kan, yang baru keluar kan. Tengok ada nama apa yang perempuan tu, yang nak memainkan perasaan nama apa? Yaya kan. Yaya Torre kan. Yaya Torre tu dia memang wujud watak Yaya Torre ni dalam hakikat dunia kita ni, yang memang dia ni dia nak mainkan perasaan orang atas nak tunjukkan kapasiti dia tu power. Maka hati-hati orang-orang yang macam ni. Sebab ni dah disebut dah benda yang jelasnya haram. Orang yang duk biasa mainkan perasaan orang, maka biasanya tuan-tuan tunggulah. Suatu hari tuan-tuan akan dimainkan pula. Saya tengok berdasarkan pengalaman. Saya nak tuan-tuan mengajak untuk tuan-tuan tengok pengalaman diri masing-masing. Kita ada ramai kawan-kawan. Saya tengok kawan-kawan saya dulu zaman belajar, yang memang mereka ni sifat mereka untuk nak main-main.
Berkapal untuk main-main, untuk nak sedap-sedap, sonok-sonok, nak keluar couple, nak keluar tengok wayang. Depa mungkin tak adalah sampai peringkat zina besar tu. Zina sampai zina melakukan hubungan luar nikah dan sebagainya. Tetapi mereka ni hanya berkapal, duk cakap telefon tiap malam dan sebagainya ni. Minta maaf sebut, kebanyakannya sekarang ada masalah. Sama ada masalah untuk dia menemui pasangan hidup. Padahal dulu ni kira muka tu kira smart gila. Nak banding dengan kita yang muka penuh jerawat, yang muka penuh parut. Ni memang balik awal lah. Tetapi bila kita tengok orang-orang yang macam ni sekarang biasa ada masalah untuk nak mendapatkan pasangan hidup. Kalau dapat pun pasangan yang buat pecah belah rumah tangga ni lebih banyak. Sebab apa? Sebab bahasa mudah, what you give is not about bukan what you give you get back, but what you give you get more. Bila kita mula dengan niat memainkan perasaan orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan aturkan, akan ada orang yang akan memainkan pula perasaan kita. Ada orang yang pula yang akan memberikan balasan, mungkin ujian itu pada pasangan hidup kita. Atau ujian tu Allah akan kembalikan balik kepada anak-anak kita. Anak-anak kita nak rajin raja anak pemainnya. Orang hangkuk bawa merata, nak atas motor, bawa atas kereta dan sebagainya, lala tak menikah, orang bawa main. Sebab tu Nabi sebut, kalau kita tengok dalam kitab 40 hadis, Matan Arba'in, Imam Nawawi. Hadis yang pertama Imam Nawawi susun. Hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni famous, saya rasa semua orang hafal. Innamal a'malu binniyat. Setiap daripada perbuatan itu tergantung daripada niat. Setiap daripada amal tu bergantung pada niat. Nabi kata apa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata walikulli imrin ma nawa. Dan dianya sesuailah dengan apa yang kita niatkan. Dan Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi kata apa? Maka barang siapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Akan sampai pada niat dia. Sebab Allah ni wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui semua dalam hati kita ni. Orang tak tahu kalau kita duk kata ke orang tak tahu kalau kita dalam hati. Kalau kita tak kezahirkan dari segi fizikal, dari segi lafaznya. Tapi Allah tahu. Dan kata Nabi apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin. Ataupun dia berhijrah disebabkan nak kepada dunia ataupun kerana wanita hendaklah dinikahinya. Nabi letak dah, kalau betul hijrah sebab wanita pun, maka dalam niat untuk dia menikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah. Dia ni dapat apa yang dia nak. Dia ni akan dapat dengan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebab tu disebut ana 'inda zanni 'abdi bi. Allah kata aku ni di atas sangkaan hamba-Ku. Maka kalaulah memang daripada objektif pengenalan kita tadi, couple nak berpasang-pasangan tadi dengan niat yang tidak baik, maka tuan-tuan akan dapat perkara yang tidak baik. Sebab tu pada rakan-rakan mahasiswa dan semua yang terlibat hari ni, kita bila nak memulakan hubungan, sebab tu dibenarkan untuk kita nak berpasang-pasangan dengan syarat niat untuk kita berkahwin. Maksudnya kita nak kenal kepada seseorang itu boleh di dalam Islam dengan niat daripada awal tu, kapasiti sebelumnya kita memang nak menjadikan dia sebagai pasangan hidup kita, sama ada sebagai suami ataupun sebagai isteri. Jangan memulakan apa-apa jenis hubungan dalam keadaan niatnya untuk nak seronok-seronok ataupun nak main-main. Yang ni jelas hukumnya adalah haram. Maka yang pertama, tidak mempunyai niat yang baik itu yang menjadikan hukum Islam, couple itu boleh menjadi haram. Yang kedua, tidak mematuhi dari segi batasan ataupun syariat agama. Kita bila dah berdating ni, dia mulalah. Dia mula main merapu benda-benda yang tak sepatutnya. Mula-mula, sebab ingat macam ni tuan, iblis, setan, nafsu ni, mereka ni ada pengalaman menipu orang ni dah lama sangat dah. Yang kata setan ni, iblis ni, dia duduk dalam, dia ni ketua malaikat dulu. Ketika mana dalam suratul Baqarah, muka surat yang ke-6, Allah menceritakan bagaimana dengan asbab daripada dia enggan sujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan kerana dia enggan nak sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam keadaan dia ni berasa diri dia sombong, rasa takabur, rasa angkuh. Merasakan Nabi Adam cipta daripada tanah, dia dicipta daripada api. Dan kenapa dia pula nak kena sujud dan sebagainya? Maka mai rasa sombong, maka Allah laknat dia. Dan dihumban dia ke atas dunia, dan dia berjanji di hadapan Allah untuk apa? Membawa kesesatan ke atas alam ini. Maka hari ni objektif dia tahu anak-anak muda hari ni diuji dengan masalah couple, masalah percintaan, fitrah. Bila sebut
kahwinan ni, bercinta ni benda yang fitrah. Kan kita tengok tiba-tiba kan, dia main bling-bling, rasa, ui cantiknya dia ni, kan, bakal imamku, kan, bakal makmumku dan sebagainya. Dan benda tu subjektif. Kadang-kadang kita tengok, awak dia ni berkapa dengan kawan tu gemuk ya. Awak dia kapa dengan kawan tu hitam ya. Awak dia kapa kawan tu kurus kering je. Sebab rasa cinta itu dia datang ke dalam keadaan yang subjektif. Tuan-tuan tak perlu nak menghiasi kehidupan mengikut kehidupan orang. Jangan nak colourkan kehidupan kita ni berdasarkan daripada colour orang. Bila kita tengok, dia nak kereta mewah, kita nak kereta mewah. Tak perlu. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang dia tak ada kereta pun tapi hidup bahagia, beranak pinak sampai anak cucu. Kan? Sampai bercinta sampai ke syurga depa. Walaupun tak ada kereta. Kan? Keluar mana-mana naik motor je, bercinta naik basikal, naik gerek je. Tak ada kenderaan dan sebagainya. Maka jangan sesekali kita nak menyamakan kehidupan kita, pasangan hidup kita dengan pasangan orang lain. Sebab Allah memberikan dengan rezeki dengan berbeza-beza. Maka sebab tu, bila mula nak berkapun ni, iblis setan dia akan kacau dulu. Dia dulu akan mula masuk jarum. Budak-budak yang tak mengaji agama, dia kacau direct mungkin to the point. Kan? Terus pergi kepada ayat cia-cia-cia kan. Ayat cia-cia-cia lah. Kalau kau jadi sungai, maka aku jadi perenangnya. Kan? Kalau kau jadi madu, aku jadi lebahnya. Dia buatlah dengan ayat cia-cia-cia kan. Dia kata, awak apa beza awak dengan ni sekian-sekian. Dia mula dengan ayat-ayat macam tu. Tu kalau orang yang mungkin biasa. Kalau mungkin orang yang mengaji agama, setan iblis main kacau dalam bentuk-bentuk keagamaan sikit. Kan? Dia main dalam bentuk aku pinangmu dengan bismillah. Kan? Nak tulis mesej tu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu. Jo tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tahu dia tu tengah jadi setan tu. Nak mengurat orang ni. Kan? Assalamualaikum enti. Assalamualaikum ustazah. Bolehkah saya nak tanya ustazah beberapa soalan? Ustazah, saya nak tanya ustazah ayat yang dalam Quran cerita. Ustazah pun syok lah. Kan? Hamai tu duk buat tanya. Dia kata bagusnya budak lelaki ni. Kan? Mesej pun tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan biasa-biasa tuan-tuan. Kan? Habis a'udzubillah tu. Kan? Lepas dah a'udzubillah tu, ta'awuz tu, tiba-tiba buh pula bismillahirrahmanirrahim. Nak boleh tanya soalan tu. Lepas tu apa dia pula? Alhamdulillah. Alhamdulillah ustazah, saya ada soalan nak tanya ustazah. Masya-Allah, tu dia tuan-tuan. Kan? Orang ustazah tu pun tengok-tengok, dia hak ni bukan boleh jadi bakal imam ku ni, boleh pimpin tangan masuk syurga ni. Sebab nak tulis mesej a'udzubillah. Kan? Nak boleh mesej bismillah. Kan? Lepas tu benda-benda macam ni, iblis dia terror tuan-tuan. Jangan nak buat pasal. Iblis ni sebelum kita mengenal dunia, dia dah menipu jutaan manusia dah. Daripada zaman Nabi Adam AS nak sampai ke kita ni tuan-tuan. Gap ni jauh mana ni? Kan? Dah lah mesej-mesej tu. Nak mesej ni mesej cara pengajian Islam lah. Kan? Mesej cara jenis-jenis macam tu. Lepas tu apa dia lagi? Ustazah saya ni, saya nak kena pergi solat maghrib dah. So kita tangguh majlis dulu. So ukhti, tu dia kita panggil ukhti. Nurul Sakinah nampak Islamik sikit kan. Jadi kita tangguh sekejap kita punya majlis, kita punya mesej ni dengan tasbih kafarah dan suratul as. Tuan-tuan bayang punya Islamiknya, cara perbualan tadi sampai peringkat nak tangguh pergi semayang sekejap pun, nak tangguh 5 minit tu, tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Kan? Tuan-tuan manalah tak jatuh cinta kawan tu. Akhi, ukhti, ustazah, ustaz. Mula dengan ayat enta, enti. Kira enta, enti ni kira habis meta. Maka sebab tu tidak berkecuali siapa pun. Ujian yang Allah datangkan dalam bab ni, Allah cukup sakit kita tengok anak-anak muda kita. Maka sebab tu hati-hati iblis, setan ni dia akan cari apa jua jalan untuk menyesatkan manusia. Itu adalah janji Allah. Sebab tu bila dalam couple ni yang menjadikan dia haram adalah ketika mana tidak mematuhi syariat agama. Buat wan dah mula kenal rapat sikit, mula-mula akhi, ukhti, ustaz, ustazah, awak, saya, hang, aku, hampa, kami. Banyak dengan mula-mula tu. Lepas tu lama-lama dah mula mesra sikit tuan-tuan. Dia mula ni sikit, dia advance sikit. Iblis dia akan kata, hang panggil dia lawak-lawak sikit. Kan? Lepas tu dia buat silat taib kan. Dia buat Assalamualaikum sayang. Lepas tu dia send lah. Lepas tu dia kata, sorry, saya saja tersilap, saya melawak. Kan? Dia mula tu. Lepas tu yang kawan ni pun, astaghfirullahaladzim, awak ni gatal lah.
Saya tak suka tau. Balas. Kan? Kalau dia tak, saya melawak je. Padahal dalam hati, seronoklah ada orang panggil I sayang, seronoklah panggil I darling, seronoklah panggil I dengan gelaran-gelaran yang macam tu. Dia nak Islamik sikit, dia panggil apa? Jadi Sabahan Nur. Kan? Dia kaifahaluki. Kan? Kaifahaluki ya ukhti Al-Humaira. Oh, dengar nama gelaran yang Nabi bagi kepada Aisyah. Kan? Humaira, warna merah-merahan. Kan? Pipi yang kemerah-merahan. Oh, bila perempuan tu dengar. Kawan ustazah. Kawan tu ukhti. Kan? Dengar-dengar Humaira ni kira habis meta. Kan? Dengar tu kira, seronok dia. Maka benda-benda macam tu yang membuatkan. Mula-mula dia buat tersilap panggil. Hai sayang. Selamat pagi sayang. Kan? Lepas tu macam, sorry, tersilap type. Amboi. Awak dia pakai handphone 3 sekupang ke apa tersilap type. Tapi mulalah bibit. Kawan ni mula-mula membangkang. Tapi membangkang dalam keadaan hati yang dah mula berbunga-bunga. Kan? Awak ni tak boleh buat macam tu. Kita ni tak boleh. Awak tahu dah Islam tak benar ke? Awak mainkan perasaan saya. Mula. Tapi dengan keadaan tu mula dah baik-baik percintaan bermula. Dia kata Iblis. Terror Iblis. Hampa jangan nak buat pasal. Sebab saya study. Tesis saya, final year project, saya menulis berkaitan ni. Masalah dengan remaja, benda yang paling menjadi benda yang keutamaan dalam masalah sosial dalam bab zina. Bila saya terpaksa tadi, kalau kan kita buatkan data SPSS kan. Untuk kita nak dapatkan dapatan kajian ni, nak tengok benda itu verify atau tidak, disahkan atau tidak, maka kita terpaksa kaji pattern daripada kalangan orang yang terlibat dengan couple ni, bermula daripada bibit permulaan sampailah kepada penghujungnya macam mana. Bila saya study tengok, dia bermula dengan mengikut daripada apa situasi background kita. Kalau kita orang yang mengaji engineer, maka setan ni dia akan berhias sebagai seorang engineer. Kan? Kalau lepas tu dia bermula dengan contoh study group, nak buat assignment, itu semua sembang aja, terbang ya tuan-tuan. Jom kita pergi library study. Kepala dia tak study sangat pun tuan-tuan. Yang banyaknya buat benda-benda merapu je. Dia tengok awet dia. Kan? Lepas tu, sebab apa? Menjadikan ruang daripada study group, ruang daripada nak buat group assignment itu adalah tiket untuk dia pergi duduk di tempat. Dia kata, kami duduk library ustaz, bukannya kami duduk tempat yang tersembunyi. Ya, library tu memanglah tempat orang ramai, tapi itulah ruang untuk kamu membenihkan, menambahkan lagi, menyemaikan rasa cinta dalam keadaan yang tidak patuh syariah lah, sahabat-sahabat. Berkapal. Dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita ni sebagai seorang mungkin budak-budak, maka setan dan iblis akan main dengan cara budak-budak melalui jalan TikTok, budak 46, kan, benda-benda yang melibatkan macam tu. Kita yang mungkin minat K-pop, dia main akan bersih dalam K-pop, kan. Dia main dalam bentuk sarang hiu ni, dia main dalam bentuk yang jungkok tak jungkok, dia main dalam bentuk-bentuk macam tu lah. Dia main dalam bentuk-bentuk apa yang kita suka. Kita akan menarik daripada benda-benda yang begitu. Sebab tu yang kedua dari segi couple ni kenapa menjadi haram adalah dia biasanya dia akan melampaui daripada batas syarak. Permulaannya jaga. Kan? Mula-mula dia kata, ustaz, saya ustaz nak keluar dengan pasangan saya, dengan markah saya ustaz. Saya tuan-tuan ni saya bawa Tok Wan saya duduk di tengah. Mak menakan saya duduk di depan. Saya bawa anak menakan saya 14 orang ustaz nak teman. Satu bas api. Tentu sembang awal boleh lah. Kan? Lama kelamaan dia mulalah, kan, atas tiket-tiket tertentu, maka mula mencari daripada unsur-unsur yang untuk membenarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik tadi. Sebab iblis saya kata tadi dah, iblis setan ni dia akan cari apa jua jalan untuk menipu anak Adam ini. Ini janji dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketiga, apa benda yang menjadikan couple ini menjadi haram? Di antaranya menjatuhkan maruah seorang wanita dan juga lelaki tadi. Bila kita dah terlibat dengan benda yang haram, maka dia akan memberikan kejelaan, menjejaskan dari segi kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang baik. Dia kaedah dia apa? Sedikit yang haram cukup untuk merosakkan banyak yang halal. Pernikahan tu boleh tak tuan-tuan? Boleh, dalam Islam boleh. Tapi apa benda yang boleh merosakkan pernikahan tu? Dengan cara daripada benda-benda yang couple dan sebagainya. Saya bagi contoh tuan. Ayat ni bersih dah. Ni ayat ni dia nama Cak Ina tengok. Ayat pun nama awet. Areng iblis setan tengok. Dia kacau ni. Waktu nak buat nama ni dia kata abu nama Ina. Kalau buh depan ni takkan jam. Jadi zina dah lagi. Kata salah pada nama ni. Abang kata ayat. Ayat ni bersih tak? Bersih tu ayat ni.
Kalau saya offer, tuan-tuan nak minum, tuan-tuan nak minum tak? Semua kita nak minum. Tapi ayak yang sama saya buka ni, saya masukkan dalam gelas. Contohnya ayak ni ada 500 gram, 500 ml. So ayak ni saya masukkan, saya ambil teh cicak seketui, saya masukkan. Maka bila masukkan teh cicak seketui, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak minum lagi tak ayak ni? Tadi nak minum sebab bersih, nampak biasa bersih elok ni. Tak ada kotak apa ni. Bersih elok. So saya pun ambil seketui teh cicak. Tak banyak tuan, bukan ambil selori. Ambil seketui je. Teh cicak tu kecil je. Mungkin dalam 2 gram, 5 gram. Nisbah je. Nisbah dia dengan ayak ni bersamaan dengan 1 nisbah 100. Kalau 5 gram. Ni 500 gram. 500 ml. Teh cicak 5 gram. Gram dengan mililiter sama kalau kita convert. Dari segi berat dia. Saya ambil teh cicak seketui je masuk, saya goncang. Bahasa mudah dengan ayak ni banyak. So tak nampak lah hitam ke, tak berubah sifat ayak. Tapi saya nak tanya tuan-tuan nak minum tak? Tuan-tuan takkan mau minum. Sebab apa? Tuan-tuan tahu ada teh cicak. Sebab tuan-tuan tahu kenapa teh cicak tu benda yang tak elok dan benda yang haram. Walaupun air ni air yang halal, air yang mutlak, air yang suci untuk minum, tapi tuan-tuan tak minum. Kenapa tak minum? Sebab akal dah menolak. Tapi kalau kita tak tahu minum tak? Saya tak tahu ni. Saya pun minum lah pagi ni. Dia tak tahu tadi. Dia buat teh cicak lah ni. Dia dah goncang semua siap. Saya pun minum. Minum saya rasa, ya awak, pahit elok sangat ni. Oh, dia kata ustaz ni yang mineral paling bawah tanah sekali. Tapi saya tak tahu. Saya akan minum lah. Sebelum ni mungkin ramai daripada kalangan mahasiswa couple sebab dia tak tahu. Sebab apa? Setan iblis dah menghiasi alam perkapelan itu dengan bahasa-bahasa yang mengatakan benda ni boleh, benda ni halal. Kalau hang tak keluar dating tak apa, hang tak berzina tidur hotel sama-sama tak apa. Dia akan meneutralkan benda-benda begitu. Sesama macam ayak ni, kalau kita tak tahu tak apa, tapi kalau dah tahu nak minum lagi tak? Tak, kita akan tinggalkan dia. Sebab apa? Logik akan kita tahu dah. Walaupun kita tak mengaji pandai dulu, kita tahu dah ayak ni ayak mutlak, tapi ambil teh cicak seketui masukkan, maka dia akan jadi ayak mutanajis. Ayak mutanajis, ayak yang kita tahu, oh kalau makan, kalau nak minum pun haram, nak buat bersuci pun tak boleh dan sebagainya. Maka kita fahamlah, oh macam tu. Dia tak perlu untuk bukannya ayak 500 ml, kena ambil teh cicak 500 ml, jenuh berak cicak tu. Dia panggil berak berjemaah tuan-tuan. Nak penuhkan dalam tong ni? Tak perlu. Seketul itu ketika air yang tidak cukup 2 kolah, air yang tidak mengalir sudah cukup untuk mengharamkan benda yang halal dalam ni. Sama dalam bab perkapelan, nikah itu halal tak? Halal. Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Anjuran-anjuran hadis dan juga ayat Quran yang mengajak untuk ke arah kebaikan ini. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran ni, dalil-dalil bab nikah, boleh buka dalam surah An-Nur ayat 32. Allah kata, dan nikahlah orang-orang sendirian di antara kamu daripada kalangan orang yang layak. Ada kemampuan daripada hamba saya, lelaki dan hamba. Yang kedua Allah cerita apa? Dalam surah Zariyat ayat 49. Tulis ni. An-Nur 32, Zariyat 49. Dan segala daripada apa yang kamu berpasang-pasangan, kamu ingat kepada kebesaran Allah. Untuk membesarkan Allah daripada jalan pernikahan. Yang ketiga boleh buka di dalam surah Yasin. Allah kata apa? Maha suci Allah yang menjadikan berpasang-pasangan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua ayat-ayat yang disebut dalam bab pernikahan. Dalam surah Rum ayat 21. Dalam surah Taubah ayat 71. Dalam surah Nisa. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada hamba Tuhan yang menjadikan kamu dari kamu dan jadikan kamu daripada jodoh kamu. Surah Nisa ayat yang pertama. Dan juga ayat yang ketiga pun Allah sebut lagi, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu tak mampu yang untuk berlaku adil, maka cukuplah dengan hanya bernikah 1. Di surah yang Allah sebutkan banyak ni daripada ayat-ayat Quran. Dan dalam pada hadis Nabi pun banyak. Kalau kita tengok hadis di antara riwayat Imam Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itulah sunat aku. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Maka kita tak mau menikah, yang menolak fitrah berpasang-pasangan ni, Nabi kata bukan pada golongan aku. Sebab Nabi antara orang yang bernikah. Sahabat-sahabat Nabi semua bernikah. 4 macam yang termasuk daripada sunnah aku, Nabi kata yang pertama, ketika mana orang yang suka berkasih sayang. Berkasih sayang, kita menjaga silaturahim, sayang mak ayah kita, mak ayah sayang pada anak-anak, itu sunnah yang besar Nabi kata. Yang kedua adalah kata orang yang suka kepada wangi-wangian. Bukan bau Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu ni, bau member pempensan, meninggal bau dia, punya macam-macam bau. Yang ketiga Nabi kata bersiwak, selalu bersihkan mulut kita ni.
Kalau kita lah ni payah nak pakai siwak pun carilah ubat gigi. Bawa beruh gigi. Ni sampai gigi warna macam dengan macam ni tiang elektrik yang kena tinggal 40 tahun tu. Kan? Kalau pegang tu berdaki tiang tu. Sama dengan gigi kita ni, orang tengok pun geli. Jangan benda tu nampak biasa, tapi Islam menitik beratkan dalam soal an-nazafatu minal iman ni. Kebersihan separuh daripada iman. Allah tu cantik, Allah suka pada kecantikan. Yang keempat kata Nabi, di antara sunnah yang sangat Nabi suka adalah Nabi kata menikah. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis-hadis yang lain pun banyak Nabi kata nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sungguh mereka akan mendatangkan rezeki. Orang yang payah rasa, ya Allah duit tak ada ni, Allah ni anak-anak muda mahasiswa ni rasa ya Allah duit tak cukup ni. Nikah kalau dah ada gawe, kalau dah ada awet menikah. Dia kata ustaz nak bagi anak makan apa? Tuan-tuan, saya menikah waktu saya belajar. Tahun 1 tu saya dah kahwin dah. Tahun 1 tahun 2 dah kahwin dah. Isteri saya duduk di Mesir, sebulan 500 saya bayar hantar duit kat dia. Walhal saya setengah pelajar waktu tu. Tapi boleh je hidup sampai hari ni. Dengan beranak pinak dah 6 orang anak. Tak ada masalah pun. Rezeki bukan kita pegang. Rezeki Allah pegang. Tetapi bila kamu buat benda maksiat, dia akan jadi penghalang kepada rezeki bagi kamu. Jangan ada buat main-main. Maka sebab tu, yang ketiga yang menjadikan unsur couple itu menjadi haram adalah dia akan menjatuhkan maruah kepada orang yang terlibat dia. Di sisi manusia mungkin nampak hebat lah. Seronoknya, muda-muda dah ada awet. Muda-muda dah ada boyfriend. Tetapi hakikat di sisi Allah, kita jadi makhluk yang terhina sebab kita dah memulakan dengan benda yang haram. Sedangkan pernikahan itu adalah benda yang halal. Macam ayat tadi, sedikit yang haram cukup untuk merosakkan banyak yang halal. Jadi jelas? Yang ketiga. Yang keempat, dia membazirkan wang dan juga masa. Membazirkan duit dan juga masa. Memang couple ni buang masa buang duit. Tuan-tuan logik je. Tuan-tuan nak keluar makan. Kalau pergi group assignment takkan tak makan. Kan keluar makan berapa ringgit dah. Habis dalam kurang-kurang 10 ringgit habis dah. Pergi tengok wayang. Bukan wayang pop nakang kita nak masuk free, kena bayar duit juga. Kan? Dah pergi tengok wayang saja, takkan tak ambil popcorn. Kan? Takkan nak masuk tu kita nak bawa rempeyek kot, takkan nak bawa marku kot, kan? Kena jaga agak standard depan marka, depan boyfriend kita. Belilah popcorn. Popcorn pun harga Yahudi. Kan? Beli tu harga RM10 popcorn. Mahal tuan-tuan. Maka kat situlah mulalah berlakunya pembaziran. Berlakunya benda-benda yang mendatangkan kepada pembaziran yang Allah sebut dalam Quran. Sungguhnya membazir innamal ikhwanus syayatin. Membazir itu adalah daripada kawan ataupun perangai tabiat daripada setan iblis. Sedangkan kalau saya pernah buat kiraan waktu saya duduk dengan mahasiswa dulu, saya kata cuba buat kira-kira yang dah berkapal 3 tahun. Maksudnya kamu ada hampir 1050 hari bersama. Berapa kali yang kamu dah keluar? Dia kata ustaz seminggu sekali. Baik, seminggu sekali, setahun ada 45 minggu. Let's say kata 3 tahun kamu couple, dah 150 kali kamu keluar dating. So 150 kali kamu keluar dating, yang pertama kos makan adalah RM30. Sebab takkan nak makan yang cak ayam, korang-korang nak makan McDonald, KFC, Pizza Hut, benda-benda yang nampak branding yang nampak power lah. So RM30 kali dengan kita buat calculation sekarang tu tengok. Kita tengok 150 kali dating kali dengan RM30. So dah dapat RM4,500. Tu RM4,500 yang pertama. Lepas tu duit minyak. Takkan nak keluar jalan kaki kot, takkan nak bawa basikal. Korang-korang kena naik kereta. Baik RM30 lagi kali dengan 150 bersamaan dengan RM4,500. So dah RM9,000 dekat situ saja. Baik, bila keluar takkanlah tak beli apa-apa. At least kena pergi tengok wayang. Tengok wayang, shopping. Baik, katakanlah kos sekali keluar itu pergi tengok wayang, shopping apa semua adalah RM100. Kali dengan 150 kali sepanjang 3 tahun kita dating, bersamaan dengan RM15,000. RM15,000 campur dengan RM9,000 tadi, dah bersamaan dengan RM24,000. Baik, RM24,000 sekarang ni kos yang kita dah keluarkan. Top up. Maxis tu bukan mop nakaan kita punya. Kan? Selcom pun bukan Tok Wan kita punya. So kita terpaksa kena top up. So at least sebulan untuk nak call dia setiap malam, nak tanya makan apa lagi, berak kentut ke apa belah kena tanya. Maka sebulan RM50 lah bil telefon, kali dengan setiap bulan bersamaan dengan setiap bulan 50 kali dengan 12 kali 3 bersamaan 36 bulan.
36 bulan. 1,800 lagi. So, daripada tadi 24,000 campur dengan 1,800 dah bersamaan dengan sekarang RM25,800. RM25,800 tambah dengan kos emergency. Emergency lah banyak kan dalam couple kan banyak emergency yang berlaku. Nak buat ni tak cukup. Let's say lah kata sepanjang sebulan emergency cost adalah Allahumma salli samad RM100, maka bersama kali dengan 36 bulan bersama dengan 3,600. Maka tuan-tuan tahu tak tahu sepanjang 3 tahun perkapelan kita dengan dia dah RM29,400 telah kita belanjakan. Sedangkan RM29,000 ni banyak dah benda kita boleh buat. Kita boleh buat loan untuk deposit rumah. Kan? Kalau beli rumah harga RM100,000 bayar RM10,000, kita boleh buat installment pula dalam tempoh tu lebih kurang dalam 4-5 tahun. Kita boleh buat pernikahan kita. Mas kahwin bagi RM10,000 dekat dia, kenuri RM5,000 kita, RM5,000 dia baru habis RM20,000. Kita ada reserve cash lagi RM9,400. So, sebab itulah dalam Islam dia kata apabila berkapul sebelum pada pernikahan ini, maka dia akan lebih banyak mendatangkan mudarat dan juga pembaziran dari segi duit dan juga masa. Masa tengah-tengah malam nak kena ucap selamat malam lah, nak kena Lailah Sa'idah lah kan. Biasanya tak buat benda-benda. Ada tak tuan-tuan yang couple yang tuan-tuan dah khatam Quran 3 kali setahun? Ada? Yang takak berkapul ni Ustaz, saya Ustaz sejak saya couple dengan bakal imam saya Ustaz, dengan akhi tu Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya dah khatam Quran dengan akhi tu 32 kali Ustaz. Tuan-tuan, kalau ada macam ni tuan, nikah sekarang. Kalau ada orang macam tu tuan, nikah sekarang ni. Saat saya sebut ni tuan, terus buat Zoom dengan dia. Abang, you jom nikah sekarang. Saya telefon wali saya sekarang, kita Zoom ya, nikah Zoom. Dah tak ada tuan-tuan. Mana ada merepek dia tu Ustaz, setiap malam Ustaz sebelum tidur Ustaz, kami akan tadarus Quran sama-sama Ustaz ni. Telefon ni. Okey, Assalamualaikum ukhti. Jom kita tadarus Quran sama-sama sebelum kita tidur macam biasa. Dia pun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ukhti ulang dan sambung. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada tak? Tak ada. Bohong semua tu. Ustaz, sejak saya kawan dengan dia Ustaz, saya ni Ustaz, pakai tudung, hijrah dan sebagainya. Takut ketika kamu berpisah dengan dia, kamu akan buka tudung pula nanti. Sebab dan Nabi yang kata tadi, kamu hijrah, kalau kamu hijrah dengan sebab pasangan kamu, maka kamu akan dapat. Tapi bayangkan ketika dia tak ada dengan kamu, maka biasanya kamu akan kembali menjadi apa yang asal kamu, ataupun biasanya akan jadi lebih teruk. Maka sebab tu kata tak wujud benda-benda dongeng-dongeng pula tu. Ustaz sejak kenal dengan dia, saya ni tu menjadi sebab kekuatan sebagai pendorong is okey. Tetapi kalau kamu berubah sebab dia, percayalah dia akan jadi bahana je nanti. Maka secara asasnya couple ni dia akan buang masa, dia akan buang duit. Mahasiswa pula, kamu dah lah PTN lah, kamu terlibat dengan hutang, kamu terlibat dengan tanggungjawab JPA kan, kalau dapat beasiswa. Saya dulu dapat bank rakyat, maka kita dapat amanah yang perlu kita pikul. Bayangkan bila kita spend untuk belanja yang tak sepatutnya, maka kita dah menzalimi hak beasiswa kita tadi. Kita dah menzalimi banyak ruang-ruang yang tak berfaedah. Tadi ada seorang dia tanya apa, dia kata, Ustaz, Allahumma selamat puan, Allahumma selamat, dia kata, Ustaz macam mana kalau nak berkapul tapi tak kenal? Maksudnya macam mana? Ustaz, kalau tak couple kenal dulu, macam mana nak tahu dia bakal imam yang baik, tuan? Sebab tu dalam Islam, bukan kata tak boleh kenal langsung. Bagus. Puan Imah Ahmad dia tanya. Kalau tak couple, macam mana nak tahu dia ni bakal imam? Baik, Islam tak melarang untuk couple, cuma garis panduan tu banyak. Sebab tu bila datang seorang sahabat, dia kata, Ya Rasulullah, aku berkenan dengan seorang perempuan ni. Dia kata, Wahai Rasulullah, aku berkenan sangat dengan dia ni. Habis meta dah tengok. Lepas tu, Nabi kata, nikahilah dia. Nabi kata kahwinlah dengan dia. Dia kata Rasulullah memang dia habaq ni nak kahwin. Maka Nabi kata, adakah kamu dah tengok dia? Nabi kata, sahabat dia kata, aku belum tengok dia. Nabi kata, tak, kamu kena pergi tengok. Tak Rasulullah, aku dah tahu dah dia ni baik dan orang cerita dia baik. Nabi kata, tak, pergi tengok dia dulu. Maksud apa makna pergi tengok tu? Pergi meresik dia. Bila kita kenal seseorang, meresik dia dulu. Pergi meresik tengok, dia ni macam mana, kawan dengan siapa, pendidikan dia apa. Bukanlah menjadikan pendidikan tu sebagai garis panduan, tetapi kita kena kenal tahu. Sebab tu di antara empat ni kena ada sekufu.
Sekufu ni apa? Bukan maksudnya dia master kita master. Tak, kalau dia master kita SPM pun tak ada masalah. Dengan syarat kita ada kefahaman dia. Kita ada aras pemikiran yang sama. Ni tidak dok kerja kelai ya, tak ada rahmat lah rumah tangga nak buat apa. Nah, maka kena tengok Nabi kata kat sahabat ni, kamu pi at least merisik kenal dia dulu. Tengok mak ayah dia macam mana. Sebab bila sebut perkahwinan, dia bukan hanya perkahwinan kita dengan pasangan, tetapi perkahwinan ini dia berkahwin dengan keluarga. Kita berkahwin dengan dia, kita berkahwin dengan mak ayah dia, kita kena kenal adik-beradik dia, kita kena kenal pak saudara dia, anak menakan dia, sepupu dia. Sebab perkahwinan adalah package yang kita akan berkahwin juga dengan keluarga dia. So daripada satu keluarga yang berbeza dan juga satu keluarga yang berbeza akan bergabung menjadi satu rumah tangga. Dan sebab tu tangga pun ada satu. Di tangga ni dia ada banyak. Maka sama dengan perkahwinan, dia akan banyak untuk nak melengkapi dalam sudut perkahwinan tadi. Maka sebab tu kena jaga bergelak. Kena ambil faedah dan kena ambil dari sudut manfaat. Ada seorang daripada sahabat USI kita, dia tanya di page Pusat Islam USI, tak izin. Dia kata, Ustaz, macam mana nak hindar daripada masalah hati? Ada tips tak? Hindar daripada masalah hati ni, saya rasa saya pun sedang mendidik hati dengan benda yang sama. Maka nak hindar daripada masalah hati ni senang je. Kalau dalam bab zina, dalam bab couple ni adalah sibukkan diri dengan benda yang bermanfaat. Ketika manusia sibuk dengan barang manfaat, maka dia automatik dia akan menelan dan dia akan makan perkara yang tidak berfaedah. Apa makna makan ni? Maka dia akan terhazah. Dia akan menghilangkan atau dia akan divert sendiri. Sibukkan dengan benda yang baik. Kalau duduk sendiri, duduk seorang, mahak tu dia akan jadi merapu. Dah lah nak buka benda yang pelik-pelik, nak tengok gambar markah dan sebagainya. Mendidik hati ni saya pun belajar. Mudah-mudahan Muhammad Rahmat doakan agar kita semua dapat mendidik hati dengan keadaan yang baik. Maka Islam membenarkan untuk kita berkenalan, untuk kita berpasang-pasangan, nak kenal dia boleh. Maka dengan jalan merisik, dengan jalan yang betul. Bukan dengan cerita dating dengan dia, cakap telefon tengah-tengah malam. Sebab dia akan lebih mendekatkan diri dengan perkara maksiat. Kenapa mendekatkan diri dengan maksiat? Saya bagi contoh macam ni. Bila kita berkapal, kita nak kena cakap telefon tak? Nak kena cakap telefon. Yang kita duk ada, dia ada Asim Zainal, dia kata, Ustaz yang duk ada lah macam mana? Sekejap saya ajak, macam mana nak buat? Tunggu Ustaz. Saya akan bagi penyelesaian sekejap. So, bila orang yang berkapal ni, dia nak kena cakap telefon. Sebab tu zina ni hanya bukan zina dengan mata. Zina ni dia akan datang dengan banyak kaedah. Dia boleh datang dengan zina dari sudut zina perbuatan, zina yang besar. Dia boleh juga datangnya zina dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zina mata. Boleh datang juga dari segi zina hati. Boleh datang juga dengan macam-macam. Dengan kaedah-kaedah zina ni. Sebab tu ada hadis yang Nabi kata zina ni dia akan datang mata melihat benda yang haram, telinga mendengar perkataan yang haram, kaki sampai di tempat yang haram, perut dimasukkan dengan mayat haram, maka itu dah dikira sebagai perbuatan maksiat. Dan zina kepada mata itu adalah melihat benda yang haram. Zina kepada perbuatan ataupun kemaluan itu adalah zina daripada datangnya hubungan hubungan kelamin ataupun hubungan luar daripada pernikahan tadi. Bila kita berkapal ni, dia nak kena bercakap, dia nak kena buat banyak benda. Jarang kita berkapal ni, Ustaz saya tak pernah berhubung 3 tahun lah dengan dia. Orang tak panggil couple tu biasanya. Biasa berkapal ni kita akan sentiasa say good morning, ucap selamat malam, hai awak saya dah sampai kat mana-mana, hai awak hari ni saya nak buat apa. Itu adalah biasa normalisasi dalam couple lah. Itu kita nak ambil berat dan kita nak dia ambil berat pasal kita. Maka kat situ yang akan wujudnya unsur-unsur yang tak comel tu. Zina hati tu macam mana? Kita duk rindu ke orang. Rindu dalam keadaan yang berlebih-lebihan dan sebagainya boleh datang kepada zina hati. Patutnya rindu itu disalurkan kepada rindu kepada mak ayah, kepada Allah, kepada Rasul. Tapi kerja duk berzikir adalah hati ni rindu kat markah kita ya. Tengok ayat nampak muka awek kita, tengok makan nasi duk teringat kat dia, aduh kata mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang tu. Sebab dia melibatkan perasaan. Bila perasaan ni kita didik, maka dia akan boleh merosakkan hati bila kita disalurkan dengan jalan yang betul. Lepas tu kalau bila berkapal ni, dia akan bermula sikit ni. Contoh bermula cakap telefon biasa aja. Assalamualaikum awak sihat ke? Awak ni sajalah telefon, saya bukan nak ni sangat pun. Dia bukan suka kat awak pun, saja nak tanya awak ni sihat ke tak ya. Kalau awak mati pun saya tak risau sangat pun. Ada banyak lagi orang dia nak boleh telefon tanya. Hari ni kebetulan kredit lebih. Kredit free.
Kan, lah ni call free. So, saya telefon awak lah. Tak ada orang jaling. So, tak apalah. Awak jaga kesihatan bagi. Mula-mula. Seminggu lepas dah mungkin dah ramah, dah mula dah mesra sikit. Dulu, cakap macam nak berkelahi. Woi, ingatkan hidup kan mati. Macam tu. Lama-lama seminggu. Awak sihat ke? Oh, makan dah. Okey. Dah mula dah. Tone tu dah mula berubah. Asuransi percakapan dah mula berubah. Sebab apa? Dah mula dididik hati ni dengan rasa sayang. Sebulan lepas tu, dia upgrade lagi. Assalamualaikum, awak sihat ke? Alah, awak ni, ingat saya lah tu. Dia mula dah. Dia mula 2-3 bulan, kriteria. Iblis akan rasuk. Buat terlepas cakap sekali. Assalamualaikum, betul lagi. Alah, awak ni, tak sayang saya. Mula keluar perkataan sayang. Betul Iban lagi. Sayang, saya nak tanya. Sorry, terlepas cakap. Dan dah terlepas. Padahal memang dah di well planning. Lepas tu dia pun, alah awak ni gatal lah awak. Jangan awak panggil sayang. Kan? Panggil bayang tak apa. Mula. Dia main-main sikit. Maka lama-kelamaan benda tu akan jadi, dia panggil normalisasi akan berlaku. Maka 2-3 bulan lepas tu dah mula panggil bahasa dengan darling, sayang dan sebagainya. Bila bercakap pula, nada kena cakap nada. Bila kita berkapal, kita sayang ni, nada biasanya nada yang baik. Kan? Takkanlah cakap, oi, sayang. Tumbuk orang lagi. Mana ada macam tu? Biasanya cakap dalam keadaan yang baik. Assalamualaikum sayang. Dia akan dilenggokkan dengan bahasa-bahasa ataupun suara-suara yang mengiurkan, yang boleh membangkitkan syahwat. Maka benda-benda itu. Masa, Allah awak ni tak sayang saya lah tu. Mau tumbuk starlight dia baru tahu. Kan benda tu. So benda-benda macam ni, siapa saya buat? Saya sendiri pun berkahwin muda. Saya tahu benda-benda saya tahu saya tak mampu, maka saya memilih jalan perkahwinan. Saya tak mampu saya tengok waktu tu dengan kita sebagai mahasiswa dan sebagainya. Saya abang kat isteri saya, jom kita kahwin. Tak apa. Dia duduk di Mesir, tuan-tuan boleh bayang tak? Saya kahwin dan cupik pipi bini seminggu, 2 minggu je. Saya kahwin. Berapa minggu lepas tu isteri saya balik Mesir, saya duduk di Malaysia. Ui tuan-tuan, tengok negro pun nampak segok tuan-tuan, jangan buat pasal. Kan? Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dah diikat dengan perkahwinan. So saya telefon dia, saya dapat pahala. Saya rindu dia, saya dapat pahala. Saya messenger dia, saya dapat pahala. Saya Skype dengan dia, waktu tu Skype kan. Tahun 2010, 2011. Waktu tu dapat pahala. Kan? So benda-benda macam tu lah. Baik. Tadi ramai yang tanya. So kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Sebab saya minta maaf, malam ni saya akan ada program di UIA, Gombak. Sekarang saya duduk di Kedah. So saya baru dapatkan surat. Saya akan ke UIA, kita ada program Ummah Summit. So saya tak boleh nak panjang lah. InsyaAllah kita akan aturkan di lain hari. InsyaAllah. Tadi ada satu soalan yang sangat menarik. Dia kata, Ustaz yang duk ada lah nak buat macam mana? Maksudnya dah terlanjur lah, dah ada ni. Tak ada lah sampai zina, saya yakin. InsyaAllah sahabat-sahabat saya ni tak ada sampai peringkat zina. Tetapi dia kata, Ustaz, Allahumma salli Muhammad. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak meraihkan seorang sahabat kita, Farhan Nizam, daripada page UPSI, Pusat Islam UPSI. Dia kata, bolehkah bertunang sepanjang belajar? Boleh, tak ada masalah. Bertunang ni daripada sekolah rendah boleh tunang. Boleh tunang, tak ada masalah. Tunang ni adalah masuk ikatan. Contohnya kita, mak ayah kan, nak tengok kita berkenan dengan anak dara kawan tu. Anak kita baru habis PSR. Kita piabat kat mak ayah dia, nak tak kita jodohkan mereka nanti. Kita ikat mereka dengan pertunangan. Makna bertunang ni bukan kena hantar cincin. Makna bertunang ni tanda setuju. Makna tunang ni tanda setuju. Saya pergi jumpa dengan seorang awet ni, namanya Nelofi contohnya. So saya jumpa dengan Nelofi ni. Nelofa dah ada orang dah. So Nelofi lah. So tunang orang saya tak boleh kacau lah. Nelofa tu kira dah bertunang dengan puris. So saya tak boleh kacau lah. Haram. Bertunang, melamar di atas lamaran orang, Nabi jelas itu hukumnya haram. So saya jumpa Nelofa tak ada, saya ambil Nelofi lah. So saya pergi jumpa dengan Nelofi. Saya kata dia, awak, saya suka tengok awak. Hidung awak 6 inci. Saya suka tengok hidung awak. Saya tengok gigi awak tak ada depan 4 batang, saya nampak cantik. So saya kata dia, boleh tak awak, Nelofi, saya nak kahwin dengan awak. Sudi tak awak jadi bakal makmum saya? Sebab saya duduk semayang seorang-seorang ni. Kan? Saya lupa rakaat berapa. So kalau ada orang di belakang, saya perlukan awak lah untuk jadi saya punya makmum. Kan? So Nelofi, awak nak jadi makmum saya tak? Dia kata, ui saya setuju. Walaupun saya tak ada gigi, tapi saya nak kahwin dengan awak. Contoh. Maka bila persetujuan itu, maka saya tak perlu bagi cincin apa-apa pun, dah dikira sebagai bertunang. Faham? Maksudnya, technically, kebanyakan kita yang sedang berkapal ni dah bertunang dah. Dah bertunang dah sebenarnya. Maka dalam keadaan di situ, bertunang tidak perlu untuk kamu nak hantar cincin. Cincin itu adalah satu benda ikat.
sebagai adat sahaja. Sebab Nabi nanti ada sunnah juga. Seorang sahabat dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak bertunang dengan perempuan tu tapi aku tak ada duit." Nabi kata apa? Hantarkan dia walaupun dengan ikatan besi ni. Maksudnya ambil lah besi apa-apa buat sebagai cincin, sebagai tanda kata kamu dah cuk. Macam kita lah tengok-tengok ada awet dah kita nak pergi beli kat kedai mana-mana, awet duk kaunter segok sangat. Kita pergi nak bayar dia, nak pergi ngorat ke dia, tengok-tengok kat jari dia ada cincin. Bila ada cincin macam kita tahulah biasanya mungkin dia ni dah bertunang. Itu bahasa mudah lah. Lepas tu orang perempuan kalau tak mau kena kacau, buh cincin di jari. Tak cukup satu, buh 10 bagi jadi agenda kawasan tu. Kan, buh 10 cincin. Orang tengok tu dia ni. Tak ada dia dah bertunang, mungkin dia ni wayar putih lah kot. 10 cincin di jari. Ni dia ada cincin besar-besar macam 3 line, tak 7 line, 10 line semua ada kan. Maka bertunang ketika belajar tidak menjadi masalah. Saya kata tadi, saya claim saya belajar tu tengah bukan kata bertunang, menikah tu. Bukan kata nak cubit pipi, nak tokok pipi pun boleh dah. Maka bertunang itu adalah tanda cuk. Tanda jadi tu dah kira bertunang. Dia setuju kata nak kahwin jadi isteri kita, kita setuju kata nak jadi suami dia, dah dikira sebagai bertunang dalam Islam. Islam tu mudah. Tak perlu buat majlis, rebah lembu sekok. Kita hari ni, sebab tu Nabi kata, rahsiakan pertunangan, hebahkan perkahwinan. Nikah kena hebah, tunang kena rahsia. Kenapa kena rahsia? Sebab belum tentu jadi. Kenalah faham bagi elok, ni nak bertunang, hantar sampai 7 dulang, kan? Pergi hantar, ni pulut dakap, tu tak cerdik. Nak bertunang, hantar pulut dakap dan sebagainya, maka benda-benda macam tu yang akan menjadi permasalahan. Bukanlah saya nak mengatakan seloknya merisik terus kahwin. Betul ke Ustaz? Tak juga. Maksudnya merisik ni kena ada tempoh waktu pengenalan. Tempoh pengenalan itulah yang dipanggil sebagai pertunangan. Kalau okey berkahwin, tak okey tak payah berkahwin. Tak payah kahwin ni maksudnya putuskan dengan cara yang baik tanpa memutuskan silaturahim. Saya selalu sebut, saya kata kalau orang yang minta saya pergi tolong kira, saya kata pertunangan ini, majlis pertunangan ini adalah satu majlis yang kita hanya nak berkenalan. Belum tentu jadi. Tetapi silaturahim wajib kena jaga. Kadang-kadang putus sampai berkeluarga, berkelahi. Jangan sampai peringkat itu. Nabi kata, la yadkhulul jannah khati'un rahimahu. Takkan masuk surga orang yang jenis memutuskan hubungan silaturahim. Lepas tu, kalau boleh, kalau nak ni, pastikan kalau orang perempuan dia tak mau orang kacau, pakai cincin lah. Pakai cincin biasanya orang tahu, kata biasanya ni adalah adatnya orang yang dah ada, dia dah tak kahwin, biasanya tunang orang. Macam mana pula Ustaz? Muhammad Nur Rizal. Tu duk kacau lah awet yang dia pakai cincin tu. Maksudnya dia pakai cincin tu, dia tak mau orang kacau dia. Sudah. Kalau yang bergalak lebih ni, biasanya dia tak mau pakai cincin. Tak apa kacau. Banyak lagi perempuan. Kan? Bunga bukan sekutum, duk kalup siapa. Sebab tu, dalam Islam ajarkan, tunang rahsiakan. Sebab apa? Dia benda yang tak perlu untuk kita hebahkan sebab jadi mengaibkan kita kalau tak jadi. Dah buat siap buh kat status Facebook lagi dia punya ni. Kan? Engage with sekian-sekian. Tengok-tengok tak jadi. So kan menjadi malu kepada diri. Biar nak bagi tahu tu adalah ketika nak berkahwin. Berkahwin kalau dah tak ada jodoh, kalau bercerai pun tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan syarak, tetapi itu adalah jalan yang terakhir. Baik, kita berbalik pada soalan sebab kita ada 5 minit lagi. Dia kata, Ustaz, macam mana yang Allahumma salli ala sayyidina pada orang yang dah berkapal. Yang dah berkapal. Mungkin tak ada sampai zina, saya doakan mudah-mudahan tak berzina. Maka pada orang yang dah berkapal, pegang macam ni. Kalau kamu nak anak kamu kelak buat benda yang sama. Maksudnya kalau kamu sekarang duk berkapal ni buat benda yang tak elok ni. Apa ni saya dah sebut dah tadi, banyak ni benda-benda yang lebih menjerumuskan kita kepada benda yang haram. Maka kalau kamu bersedia untuk anak kamu buat benda yang sama, maka silakan terus perkapalan kamu tadi. Kalau kamu nak. Dia tengok anak kamu umur 12-13 tahun, tengok apa duk gewer dah ni, ada duk cinta dah ni. Tak tahu dah pelik. Sebab dia akan fa'abawahu, dia akan cerminan daripada kita. Habis nak buat macam mana? Ubah sekarang. Abang kat gewer, abang kat awet, abang kat markah, abang kat berperang kata, awak, tadi saya dah dengar kuliah Ustaz ikut surat anjuran UPSI. So, hubungan kita ni, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Abang kata. Saya tak suruh putih. Saya tahu kalau suruh putih pun tak putih. Tapi tangguh sekejap hubungan tadi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Tangguhlah sekejap. Kan? Sampai waktu berkahwin, kahwin lah. Kan? Jangan duk tiap malam duk cakap telefon dan sebagainya, membuatkan itu akan menjadikan pada permasalahan dan masuk kepada perkara zina. Tangguh sekejap kita punya hubungan, ataupun be gentle terus berkahwin. Terus berkahwin.
Sebab benda-benda tu tambah tengah duk belajar ni tuan, Allah, lebih banyak bahana lah kalau tanya saya. Sebagai orang yang pernah, saya menulis FYP berkaitan tajuk ni, dan juga saya sebagai penasihat badan dakwah, banyak masalah yang saya tengok bila dalam kalangan mahasiswa. Kalau kita tengok angka statistik anak tidak sah taraf dalam setahun 50,000 orang. Mana kalau setahun 50,000 orang, Profesor Dr. Yusof dia keluarkan minggu lepas kan, dia kata 90,000 anak yang digugurkan. 90,000 digugurkan campur 50,000 bersama dengan 140,000 orang tuan setahun. Anak tidak sah taraf ni. 90,000 digugurkan, pening kita dengar. Let's say kita tengok, kita buat kiraan tengok kalau 140,000 setahun, dan nak tengok data dia, tuan-tuan bahagi dengan 365 hari untuk setahun, kita akan dapat sehari 383 anak luar nikah yang dilahirkan, yang ada wujud. Sebab 90,000 yang digugurkan kan, 50,000 yang dilahirkan. 383 sehari, 0.5, tuan-tuan kita bahagikan pula dengan 384 lah, kita bundarkan 384 bahagi dengan 24 jam. So dalam sejam ada 16 anak luar nikah yang wujud di Malaysia. Bahagi dengan maksudnya dalam sejam 16 orang tuan-tuan. Maksudnya dalam setiap 10 minit kan. Kita bahagi set dalam 6 bahagi 60. Tuan-tuan, setiap minit ni, setiap 10 minit berpotensi melahirkan hampir saya rasa tidak kurang daripada 16 orang bahagi dengan 6. Setiap 10 minit ada 2.6 ataupun 3 orang anak luar nikah yang sedang diproduce yang ada di Malaysia hari ini. So ini bukan angka yang kecil, yang penyumbangnya majoriti datang daripada anak-anak muda kita ni. Sebaya dengan kamu dan sebaya dengan saya mahasiswa, dan juga saya ni mahasiswa yang tua sikit lah kan, umur baru 29 tahun. Maka benda-benda macam ni saya harapkan dapat sama-sama kita ni. Dan pada mak ayah, insyaAllah 2 minit untuk mak ayah. Saya kira ramai kebimbangan mak ayah. Saya pun sebagai seorang ayah kepada 4 orang anak. Saya 6 orang anak, 2 orang meninggal, so 6. So 6 orang anak, saya ada tanggungjawab yang sangat berat. Pada mak ayah yang mungkin anak-anak yang dah berkapal, macam ni, buat balik nanti, tanya, bincang elok dengan dia. Awak ada, Alung ada kenal dengan siapa-siapa dah. Mama tengok Alung aja tidur lewat kan, duk cakap, duk mesej, tengok duk renyih sorang-sorang kan. Bila cakap telefon nampak macam ada kenal seorang. Jangan marah dia. Jangan melawan. Jangan terlalu membangkang ataupun kita nak melawan arus. Sebab ini zaman dia. Tuan-tuan halang dia, dia akan tetap buat benda yang sama. Jadi macam mana nak buat adalah, kita bukan nak support benda yang tak baik tu. Tetapi apa yang paling baik adalah memudahkan urusan dia. Contohnya, dia dah kenal seorang, abang dia, boleh tak mama nak kenal dia juga? Panggil dia main di rumah. Ni fakta. Bila pasangan yang dia kenal sampai peringkat mak ayah dan mak ayah kenal dia, biasanya kebarangkalian untuk dia nak ambil kesempatan, sama ada dia nak buat hubungan hubungan seks ataupun hubungan yang di luar di luar daripada pernikahan, ataupun peringkat dia nak ambil kesempatan yang teruk-teruk, dia akan jadi rendah sikit. Maksudnya, saya kawan dengan anak kamu, anak makcik. Makcik kenal saya dan saya kenal makcik. Saya mungkin kenal jumpa, saya cakap telefon, saya mesej, membuatkan saya ni akan rendah sikit kebarangkalian untuk ambil kesempatan. Berbeza kalau tak kenal langsung. Kalau tak kenal langsung mak ayah pun tak kenal dia siapa, tak tahu duduk di mana, tak kenal mak pak saya sebagai, biasanya dia akan sangat tinggi. Setan iblis ni akan tendensi untuk ambil kesempatan. So langkah dia sekarang ni mak ayah, cuba kenal pasangan anak kita. Tuan-tuan nak halang, percayalah. Saya tengok dah banyak berpuluh kes yang cuba halang. Contohnya dia rampas telefon, kurung anak dia, lagi teruk. Jiran saya sampai peringkat lari. Lari, tak menikah. Kalau lari menikah tak apa. Lari, dia duduk bersekedudukan dengan boyfriend dia. Tekanan sebab abang rampas telefon, pukul dia. Mak ayah torture gila-gila. Kurung dalam rumah. Dia keluar waktu malam. Dia lari. Bukan berkahwin. Bila ditangkap tu dah 3 bulan bersekedudukan. Mak ayah tanggung dosa. Sebab menyusahkan. Mereka tak mahu laki tu kerja kilang dan sebagainya. Pada saya, rezeki Allah akan bagi. Jangan bimbang. Saya kahwin dengan isteri saya tak ada kerja apa-apa. Saya belajar waktu tu. Still Allah boleh bagi cukup makan. Alhamdulillah. Allah permudahkan. Bukanlah kata tak boleh memilih langsung. Boleh. Tapi tak salah untuk kita mengenal dia lebih. Panggil dia main rumah. Saya puji pak mentua saya. Bukan nak menabak pak mentua saya bagus ya. Pak mentua saya waktu saya main, tuan-tuan, saya bayangkan saya nak pergi meminang isteri saya. Sebab saya mesej kat isteri saya kata nak kenal dia, jumpa abah. Dia mungkin melawak, saya tak lawak tu. Umur saya baru 18 tahun. Saya pergi jumpa, saya mampu pergi. Pergi jumpa kan. Yang seronoknya motor, saya pinjam motor abang ipar saya pergi.
Motor tumpang motor orang. Sampai api. Abah nak kenal dengan Izzatul Akmal apa semua kan. Dia sangat positif pada umur 18 19 tahun mai jumpa. Kalau kita ni mungkin tendang balik ngajak orang ni kan. Baru nak masuk universiti duk minta nak berkawan dengan anak dah. Kerana waktu tu dia nak pergi Mesir, so dia minta saya pergi jumpa. Tak ada masalah, jumpa jelah. Kan? Pak mentua saya tak ada aku nak negatif ke apa. Kita tak apa nak kawan-kawan elok, jaga batas syarak apa semua, jangan duk keluar couple hang aku apa semua. Dia pula bagi. Padahal dia cikgu bukannya pak mentua saya ulama besar, tapi dia bagi, dia memudahkan urusan. Sebab tu Allahumma salli alaihi wasallam, waktu nak menikah pun sama. Bila mula kenal setahun lebih tu dia balik Malaysia sekejap, balik cuti, tapi abang saya decide kata jom kita kahwin, kita mengapu ni kan. Walaupun tak berhubung sangat, sebab dia duduk Mesir kan, mana ada WhatsApp dulu. Tak ada. Dulu kalau nak mesej tu, mesej 3 kupang tu. Satu mesej 3 kupang. So, setiap perkataan salam tu pun benda yang sangat bermanfaat. Nak tanya awak sihat ke tak? Oh, benda tu tuan-tuan kena tulis betul-betul. Tidak rugi tuan-tuan. 3-5 kupang. Hantar ke mesej RM1 tuan-tuan. Satu mesej. RM1 tuan-tuan. Kita ni WhatsApp titik pun hantar. Stiker renyes, stiker bongok-bongok pun kadang-kadang kita boleh hantar. Sebab apa? Benda free. So waktu tu saya ajak kahwin. Tuan-tuan tahu waktu momen saya nak ajak kahwin umur bulan 3. Saya kahwin bulan 8. Bulan 3 tu saya ada 500 dalam akaun. Tuan-tuan 500 ni anak kambing pun tak boleh beli tu. Tapi pak mentua tak tanya, tak marah apa semua, dia kata tak apa, ada duit bayarlah berapa yang mampu. Allah memudahkan urusan. Allah mudahkan urusan. Bila tuan-tuan mak ayah ingat, bila kamu menyusahkan perkahwinan, maka kamu akan menyenangkan zina. Bila kamu memayahkan anak kamu untuk merdeka, maka kamu akan memudahkan upacara untuk dia lebih dekat dengan penzinaan. Auzubillah. So panggil macam pak mentua saya dia panggil pi buat makan-makan di rumah. So waktu pi tu kita rasa bersalah untuk kalau aku tak lima lah dengan anak dia ni. Kalau betul memang kena buat betul sebab pak mentua bagus macam ni, mak mentua bagus macam ni. Dia raih kita macam kita menantu dia. Walaupun kita anak hantu ya waktu tu. Kan? Sama juga yang leleng. Adik-adik ipar saya ke ipar saya apa semua bila ni buat benda yang sama. Mak mentua saya buat benda saya tengok, bila tak jadi pun, bila maksudnya kalau ada anak dia tu yang tak jadi, maksudnya depa dah berkawan lama, couple tapi tak jadi. Tapi tak bermusuh, masih berkawan. Masih boleh jumpa tegur aku dan sebagainya sebab apa? Membina dengan silaturahim. So mak ayah boleh buat benda macam tu. Telefon dia, mat agak ni, mat ni mak cik ni kenal tak? Tak kenal cik. Ni mak cik ni mak kepada Minah binti Joyah ni. Kan biar betul dia jadi macam biar betul makcik ni. Makcik nak ajak main rumah tak? Dia main rumah anggap dia sebagai tetamu. Bila kita kenal dia kan pak mentua saya siap suruh jadi tok imam lagi. Dia saya main tu hampak sejadah siap. Kita kata mampu aku. Tak apalah sembahyang asar waktu tu, sembahyang asar bukan bunyi apa Allahu akbar, assalamualaikum ya. Lepas tu kali kedua main dia suruh sembahyang maghrib. Waktu tu, tuan-tuan ketak pala-pala. Kan? Tapi tak apa kita. At least benda tu dia nak tengok anak dia ni boleh jadi tok imam ke tidak. Barulah jadi imam tu anak dia. Walaupun bukan saya imam besar tapi ketika tu dah bolehlah jadi imam, baca Quran dengan cara yang agak baik sikit dan sebagainya. So jadi latihan untuk kita buat. Saya tahu dah pak mentua aku confirm aku kena jadi tok imam nanti. Ultimate sebelum kahwin pak mentua saya suruh jadi buat tahlil. Dia dah panggil semua orang, dia kata Yaakob petang ni main rumah abah. Saya duk kata ada apa pula dah dia ni. Kan pak cik ni panggil abah tu, abah ni ada apa pula dah. Panggil on the spot. Tuan-tuan, saya sampai di rumah, saya tengok kereta penuh. Siapa pula dah? Parking bikin motor, tuan-tuan. Masuk rumah, tuan-tuan. Okey, tu. Pak mentua saya kata, tu ustaz sampai dah. Saya terkejut. Orang kampung penuh ni. Orang taman tu penuh. Duduk terus bagi buku Yasin lah jadi tahlil. Bagus nak cek. Menantu dia Wahabi ke tak kot. Bagus lah. Lagi masuk duk bergaduh. Menantu Wahabi. Bapak Sunni. Duk geli pula. Menantu Syiah. Bapak Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jangan. Benda tu kena tahu daripada awal. Saya buat, tuan-tuan ketak ni, baca buku tahlil ni. Tapi at least benda tu jadi ilmu kepada kita. Dan ingat pada mak ayah ataupun pasangan, Allahumma salli ala Muhammad, pasangan yang mungkin nak kepada yang baik, kamu boleh letakkan syarat. Contohnya, mak ayah boleh letak syarat kepada menantu, ni sebut dalam kitab fiqh. Isteri boleh letak syarat. Contohnya, letak, kaya nak, kamu jangan merokok. Maksudnya merokok, minta dia berhenti rokok, baru kita benarkan perkahwinan. Boleh, tak ada masalah. Ataupun boleh letakkan syarat, kita letak contoh pada isteri, ni saya sebut isteri, kamu boleh letakkan syarat agar suami tak poligami pun boleh. Maksudnya ada orang perempuan yang tak suka pada poligami kan, kamu boleh letak syarat, kamu nak menikahi saya minta kamu hormati satu keputusan agar kamu berjanji agar kamu tidak poligami, walaupun dibenarkan syarak tetapi janganlah kita membenci poligami. Cuma nak abang kata boleh dalam kitab fiqh, dibenarkan.
Tapi kalau anda berkahwin macam mana? Berkahwin tak boleh dah. Nasib lah. Pasal tak mengaji dulu. Maka boleh. Suami pun boleh letak. Sebelum kahwin saya nak letakkan syarat awak kena belajar masak papadom. Contohnya, awak kena buat goreng pisang. Kalau awak tak belajar tu, maka si isteri ni wajib kena belajar. Saya nak awak belajar tentang buat kek. Saya suka makan kek. Hari-hari nak makan kek. Tak apa, tak ada masalah, kena belajar. Maka boleh sebelum perkahwinan diletakkan syarat agar memberi manfaat kepada pasangan tersebut. Ada seorang kawan saya, dia nak kahwin, dia kata bini dia mesti boleh buat gulai kepala ikan. Kari kepala ikan, itu syarat dia. Dapat anak mami, bukan kari kepala ikan, nenek kepala ayam pun dia boleh makan. Sebab ada kepakaran daripada keturunan tu anak mami yang memang geng nasi kandang punya ni, maka silakan. Maka saya harap benda ini memberi manfaat kepada khususnya kepada adik-adik mahasiswa kita di UPSI ataupun di serata lah di mana-mana tempat. Alhamdulillah ramai. Di page UPSI pun mencecah 50 orang lebih dan sebagainya. Di page dia pun kekal tadi daripada tadi 150 orang ke 200 orang. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita pada pagi ini. Saya mohon maaf saya terpaksa minta diri sebab saya ada saya nak kena ke KL, saya ke UIA. Malam ni saya ada program dengan Universiti Islam Antarabangsa untuk sesi Ummah Summit. So saya mengajak tuan-tuan malam ni lock the date 7.45 kita akan berbincang tentang sedekah. Dan untuk makluman malam ni juga kuliah pertama dalam bahasa Inggeris. If you don't know sepatah haram, I'm so sorry. Because this is my first time to talk in English and give my speech and lecture in English. And of course, it's going to be a lot of annoying part, which is my vocab is very low on English. And I guess about around 10 years tak pernah bercakap bahasa Inggeris di hadapan orang ramai. So malam ni hampa tengoklah bahana apa nak jadi. Pukul 7.45 malam saya akan bersiaran untuk Ummah Summit insya-Allah. Mudah-mudahan yang terbaik. Dan insya-Allah lusa saya akan ada program di Pahang. Alhamdulillah dapat surat rentas negeri. Pahang depa masih dibenarkan, depa tidak dikenakan PKPB. Di Bentung Pahang 2 hari di sana. So doa yang terbaik, mudah-mudahan Allah bagi pemeliharaan yang baik daripada wabak, bencana dan segala musibah. Dan saya doakan pada anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa ni, moga-moga Allah bagi kebaikan. Kalau saya memang berkapa, moga Allah mudahkan urusan pernikahan. Pada siapa yang belum, masih forever alone, mudah-mudahan Allah bagi jodoh yang baik untuk kamu bertemu. Dia boleh menjadi pasangan yang baik juga kepada anak-anak kamu insya-Allah. Yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI atas kesungguhan untuk menganjurkan program. Moga istiqamah sampai mati Pusat Islam UPSI untuk terus bagi kebaikan dan pendidikan walaupun dengan cara online. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.